أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا ما علمتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا طيبا. اللهم إنا نعوذ بك من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من البرص ومن الجنون ومن الجذام ومن سيء الأسقام ومن كرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أما بعد. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Syukur dan puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi pada hari ini kita dalam majlis ilmi untuk menerima ilmu nafi'an, ilman nafi'an dan mau'izah, pengajaran yang berfaedah pada kita untuk kita guna pakai di dunia ini, sementara kita nak beralih pergi kepada dunia, pergi kepada alam akhirat nanti insya-Allah taala. Hari ini kita bersama dengan Ghazwah Bani Nadir, peperangan Bani Nadir, atau satu lagi yang panggil katanya penghalauan Bani Nadir, bawa keluar daripada Madinah pergi kepada Syam. Ini satu sejarah yang patut kita belajar supaya kita dapat ambil pengajaran daripada sejarah yang berlaku pada zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu pada bulan Rabiul Awal, tahun yang keempat daripada hijrah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada pelajaran ini insya-Allah kita akan dapat ambil pengajaran yang di antaranya kita akan dapat tahu bagaimana sikap, tabiat, sifat, akhlak orang Yahudi. Yang kedua, kita akan dapat tahu bagaimana sifat, akhlak orang munafikin. Dua perkara yang kita patut jaga dalam sejarah ni, dalam cerita ni, iaitu peperangan Bani Nadir. InsyaAllah setelah lagi kita akan dapat menghuraikan supaya kita dapat tahu sejauh manakah kedendaman orang Yahudi terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan terhadap orang-orang Islam dari dulu lagi sampai sekarang. Itu bagi perawat akhlak merayat kaum Yahudi. Leka sanyan kullasana kaum munafik tira cadai rap บทเรียนจาก
Wica wani ke Wica Ghazwatu Bani Nadir, kan songkram hang Bani Nadir, insyaallah taala. Jadi mula sekalinya, mula kali iaitu kita kena kenal dulu Bani Nadir. Siapa dia Bani Nadir? Kerai ke Bani Nadir? Dua Banu Nadir, An-Nadir. Banu An-Nadir ni satu kumpulan, satu kelompok, satu puak daripada orang Yahudi yang duduk tetap di Madinah sebelum daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah kepadanya. Dia ada kau you kon. Kontin Nabi cak payuk hijrah cak Mekah pergi Madinah. Kemudian setelah mana Nabi itu mari ke Madinah, yang kita tahu dah iaitu 3 perkara Nabi dia laksanakan nayubai hak dia. Polisi dia satu, membina masjid. Mula-mula bina masjid di mana? Di Quba. Sebelum dia nak bina Masjid An-Nabawi yang kita duk pergi ziarah, pergi semaya di Masjid Nabawi ni, kelebihan dia 1000 semaya di masjid lain. Nabi dia bina di Masjid Quba dulu. Masjid Quba ni Nabi selalu dia pergi ziarah, pergi semaya di dalam Masjid Quba ni. Pada tiap-tiap Sabtu Nabi dia pergi. Yang kedua, Nabi mengikatkan ukhuwah Islamiyah, ikat persaudaraan iman syara Islam dasar kepada ayat innamal mu'minuna ikhwatun, yang mana tujuan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam untuk mengukuhkan, kuatkan sang kuambang kong rawang kun muslim duikan antara muhajirin dengan ansar. Masjid untuk beribadat, untuk beripung, itu pun satu tanda kuam ekapab perpaduan umat bila dia mai semaya masjid ramai-ramai. Secara berjemaah, maka sudah tentu dia boleh jumpa antara satu sama lain, boleh belajar, boleh mengaji, boleh tanya khabar. Itu panggil sifat orang Islam. Yang tiganya hak ni iaitu Nabi buat perjanjian dengan orang-orang Yahudi. Inilah satu ciri bagi satu laksana pisah hak Nabi buat untuk nak bina daulah Islamiyah di Madinah. Karena kalau tidak buat berjanji ini, jadi kedudukan negara pertama yang dibina oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah ni akan utuh, tak mangkung, tak aman, tak selamat, selalu ada perpecahan dan selalu ada rusuhan antara rakyat dalam negeri pertama iaitu negeri Madinah. Maka Nabi buat perjanjian. Janji yang cumi molek, dia panggil Wasiqah Al-Madinah. Wasiqah Al-Madinah. Sanya hang Madinah, sentik sanya hang Madinah dengan orang Yahudi. Semua 3 puak Yahudi iaitu Bani Qainuqa, Bani An-Nadir, lepas tu Bani Quraizah. 3 puak ni. Jadi Qainuqa lepas dah kita ngaji dah, ni kita nak ngaji Bani Nadir. Jadi sifat fangai tak serupa antara 3 bani ni, 3 puak ni maimankan akhlak maimankan. Jadi Bani Nadir ni adalah salah satu golongan puak orang Yahudi. Sebab berlakunya peperangan Bani Nadir. Sebab apa? Sebabnya satu, Nabi itu manakala berlaku kepada Amrin, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang lucu daripada pembunuhan di Bi'ru Al-Ma'unah.
iaitu daripada qurra, orang alim daripada sahabat, ingat Quran, hafal Quran. Nah, maknanya di kalangan sahabat-sahabat yang terpilih, Nabi pilih 70 orang ni hatta pergi kepada orang kafir untuk nak mengajar, untuk nak mengajar dakwah mereka itu. Tapi mereka semua dibunuh. Kena bunuh belaka, kecuali dua orang ni, seorang itu berlucuk, dia bunuh pula. Tinggal Amr Ad-Damari. Umar ni, Amr ni, dia dilepaskan. Mula-mula dia higak tu, lepas tu dia tanya mu mari mana gapo. Dia royak daripada kabilah tu kabilah ni. Jadi puak dia pun ada hubungnya dengan kabilah daripada Amr ni. Lalu dia lepas lagi Umar ni lah royak pada Nabi, katanya 70 orang puak dia ni kena bunuh belaka. Dibunuh oleh Amir ibnu At-Tufaili. At-Tufaili ni dialah yang pelah untuk nak bunuh belaka semua tu. Tu orang dendam kepada Islam, dendam kepada Nabi, dendam kepada orang-orang Islam. Lalu bersama tengah jalan ni, Amr hal lucu tadi, hak tak kena bunuh tadi, gido bahu kayu. Tiba-tiba ada dua orang lalu jalan mari, dia pun pahal kata dua orang ni daripada puak hak bunuh sahabat-sahabat dia 70 orang. Lalu dia pun bunuh dua orang itu, mati dua orang itu. Tu boya siapa di Madinah, dia pun ringan kepada Nabi, kata dia tu bunuh dua orang daripada orang itu, bani itu, ialah sifat dia tu. Tu Nabi kata, oh kamu bunuh dua orang, maka aku dua orang ni aku ada buat perjanjian. Perjanjian dah, katanya siapa bunuh daripada pihak mana-mana maka kena bayar diyah. Bayar diyah, bayar tebuh lah, bayar geprak. Tu perak kerana salah bagi. Jadi Nabi kata aku mesti kena bayar diyah. Sebab apa? Sebab apa? Nabi ni dia sempurna janji. Patibatam sanyakap. Kelumti Nabi dai ke hitam sanjawai di Madinah. Tu. Lepas tu Nabi tak ada kata kepada umat membunuh apa, dia pun silap. Bukan dia sengaja. Dia silap dia payah kata puak ni. Puak bunuh 70 orang sahabat-sahabat dia tu. Lalu Nabi kutip bantu untuk jadi fidyah, jadi dia kutip pada Islam, dan semua orang duduk dalam negara Islam, termasuknya orang Yahudi. Orang Yahudi pun kena bayar juga sebab tak janji. Perjanjian dalam wasiqah Madinah ni, dalam perjanjian Madinah ni, orang Yahudi pun kena sokong juga, kena tolong, kerjasama dengan orang Islam. Lalu itulah Nabi pergi pada umuh dia. Pergi pada umuh Puak Bani Nadir. Pergi dengan sahabat-sahabat dia pergi. Bagi Nabi pun duduk. Sahabat-sahabat dia pun duduk. Jadi ada di kalangan Puak Bani Nadir ni, dia wangpan raca nak bunuh Nabi. Ni nak bunuh Nabi. Sebenarnya tak boleh bunuh, sebab janji dah. Janji gapo-gapo jadi permasalahan kena rujuk kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Puak dia pun dah tanda tangan si ada, aku dah rajam rab le sanya ni. Tapi puak dia tu, seperti kita kata saat ni, iaitu sifat dia penipu. Penipu. Orang Yahudi ni orang menipu besar. Tu. Lalu dia tanya seorang daripada Bani Nadir, orang Yahudi. Dia kata, hari ni kamu kena ambil satu hijau.
Satu kerja besar penting. Nah, umur dia 28. Umur 28. Tu umur dia pasal pasal yang panggil kena naik atas boleh lah. Dia kata mu ambil senghata batu. Senghata alat ngisar tu. Alat ngisar gandung tu. Tu. Ambil alat ni kamu naik atas. Lepas tu kamu lepas mari kena atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu rancangan orang Yahudi daripada Bani Nadir. Lalu orang itu sanggup. Tak apa ini wakil jo hari ni kata. Tu. Dia naik atas syak dah. Nah. Allah Subhanahu wa taala beritahu kepada Jibril alaihissalam. Wayak pada Jibril. Allah sungsang jangan hai Jibril bawa ke Nabi wa mi pen ti cakkan Nabi. Lepas tu Jibril pun mari wayak pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni Allah Taala masya-Allah. Nah, nak bela, nak jaga, nak pera Nabi. Kerana tugas Nabi, kewajipan dia, amanah dia belum habis lagi. Masih lagi ada perjalanan ni banyak lagi untuk selesaikan amanah dia, tabligh dia, sapa agama Islam kepada masyarakat pada masa itu. Lalu Nabi bangun. Bangun. Tak ada oyak siapa dia. Tak ada oyak pada sahabat dia, tak ada oyak ada. Pergi ngok-ngok gitu, bangun gitu. Tu. Siapa Madinah? Sahabat dia pun heran, apa boleh ni Nabi duk mari dia bercara masalah nak dia, minta dia, tiba-tiba Nabi bangun daripada tempat duduk dia. Tu. Jadi tak ada oyak sepatah Nabi. Sebab Nabi takut sahabat-sahabat yang kejut. Nah, tu cara Nabi molek juga. Kalau ayat jadi riuh rendah pula. Jadi satu majlis untuk nak jadi pergaduhan, peperangan pula. Lalu sahabat-sahabat dia pun tunggu lama. Apa Nabi tak hari lagi ni? Nabi pergi mana? Pergi bilik air ke? Tu. Tak mari. Lalu Pak dia pun bangun. Pergi tubik pada majlis dengan orang Bani Nadir, pada Yahudi Bani Nadir. Tubik pergi siapa Madinah. Jalan-jalan pada dia siapa Madinah. Pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanya dek nombor. Tanya di Madinah. Tu. Tanya, "Mengapa ya Rasulullah kamu bangun, kamu balik apa ke Madinah?" Maka Nabi kata, "Setelah tadi aku diberitahu oleh Jibril, katanya ada orang duk racik untuk bunuh aku. Lepas batu atas kena kepala aku, tubuh aku." Tu. Maka kita tak boleh harap dah pada orang Yahudi Bani Nadir ni. Kerana dia nampak nak tipu kita. Tu. Lalu Nabi atas seorang sahabat dia. Atas seorang sahabat yang pergi jumpa dengan Bani Nadir. Jumpa Bani Nadir, ayat kata, "Kamu ni tak boleh duduk dah di Madinah. Kamu kena keluar daripada Madinah masa 10 hari." Tu. Ini tegahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan itu baik. Jangan duduk lagi. Kok dia saya. Saya nak tubik. Ada dengan apa? Ada dengan kubu-kubu dia tu, kota dia tu. Kampung kok dia tu banyak lapis. Kampung. Tu. Nanti pergi Khaybar kita boleh tahulah bagaimana orang Yahudi kerana dia takut. Dia buat pagar, buat kota-kota, takut diserang oleh orang Islam. Macam lah ni lah, macam di Palestin. Tu. Pagar tinggi, khawat ke apa antara Palestin dengan Israel dia. Kerana dia takut. Sifat orang Yahudi dia takut. Kamu takut mati, supaya tu ayat minggu lepas lah. Tu.
qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Kata olehmu ya Muhammad kepada Yahudi, sesungguhnya mati yang kamu cuba nak lari itu adalah akan jumpa dengan kamu. Buat dia tak say nak mati, tak say mati, takut mati. Orang Islam takut juga mati dah. Tu. Tapi ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tak ada suruh takut mati. Dia tak ada takut mati. Dia takut hari kiamat tu. Takut dari segi bahar. Takut dari segi supaya kita bersedia. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Hendaklah kamu takut satu hari yang kamu akan dikembalikan pada hari itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hari kiamat. Adapun mati ni suruh banyak sedar, banyak ingat. Tu hak Nabi ajarnya. Aktsiru dzikra hazimil lazzat. Hendaklah kamu perbanyakkan ingat akan perkara yang menghilangkan akan segala kesedapan, kelazatan. Makna maksudnya iaitu matilah, iaitu al-maut. Wa huwa al-maut, iaitu mati. So banyak ingat. Bila ingat kita bersedia, kita buat amal, kita buat ibadat, kita istighfar, kita zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Aktsiru, perbanyakkan. Ada tiap-tiap waktu dah lebih banyak, hari-harilah kita kena ingat pada mati. Tapi orang Yahudi takut dia buat kuburnya, buat pagarnya, macam-macam. Dan yang lebih takut lagi iaitu kerana dia banyak kaya dengan tanaman dia, pohon-pohon tamar dia banyak. Pohon tamar dia banyak. Tu dia ahli ziraah. Pen kaset tekon. Buat dia tu kan kaset, maju di segi kan kaset, tanah pokok-pokok tamar. Kan daripada itulah dia dapat kekayaan, dapat duit masuk, harta masuk pada dia. Lepas tu utusan Nabi pun royak pada dia. Nabi pun bersedia dengan sahabat-sahabat dia. Kita pergi likung, pergi serang puak Bani Nadir, yang mana puak dia tu tipu helah, tipu daya untuk nak bunuh Nabi. Yang keduanya puak dia tu membatalkan perjanjian. Janji lek-lek molek-molek dah tu, jadi tak ikut janji. Maka Nabi pun bawalah sahabat-sahabat dia pergi kepada Bani Nadir. Tu. Suruh tubik. Suruh tubik. Tak saya tubik. Tak saya tubik sebab apa? Satu, puasa ni dia sayang kerana umuh-umuh dia, harta-harta dia, tanaman-tanaman dia. Yang keduanya kerana orang munafik sungsanyan hatta janji kepada dia. Hatta janji kepada dia. Kata mu jangan itu baik. Tu terutamanya Abdullah ibnu Ubay bin Salul, ketua munafikin, rasul munafikin, kepala huwana munafik. Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul. Api kata janji kata jangan tu baik. Asal tu baik. Ni tempat kamu ni. Tu. Jadi itu orang munafik janji dengan orang Yahudi. Siapa yang kata kami akan tolong kamu. Tu. Kami akan tolong bela puak kamu. Kalau puak kamu kena perang, kami nak perang bersama kamu. Sedap dia janji sedap. Kalau puak kamu kena tubik, puak kami pun nak tubik bersama kamu. Sama-sama sepakat molek. Tu. Itu nak ayat kata
orang munafik di zaman Nabi lah sallallahu alaihi wasallam ada hubungan rapat dengan orang Yahudi. Jadi saudara, ukhuwah. Jadi ukhuwah fiddin dalam agama. Sebab sama-sama kufur. Munafik pun kufur juga, tapi dia susuk ya. Dia tak tunjuk mai sedang wah kau ni pen kafir, kau sedang pen muslim, pen Islam. Lepas tu kalau dalam Quran banyak ayat saja. Nah, di antaranya apa? Dia kata Allah Subhanahu wa taala ayat dalam surah apa? Surah An-Nisa. Innal ladzina amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru thumma izdadu kufra. Sesungguhnya orang munafik itu mula-mula dia beriman, tunjuk iman, beriman dapat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dapat orang Islam, thumma kafaru, lepas tu dia kufur. Thumma amanu, lepas kufur, beriman pula. Thumma kafaru, kufur pula. Semazdadu kufra, kemudian tambah kufur, kau teruk kufur dia. Tu nak ayat kata orang munafik ni kufur. Nah, kufur dia. Sebab tu Allah Taala janji orang munafik ni, innal munafiqina wal kafirin, ya wa? Inna Allah jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Wipun water. Sesungguhnya Allah itu jami' menghimpunkan. Allah ruamkan kun munafik, sebut munafik dulu. Inna Allah jami'ul munafiqina wal kafirin. Sesungguhnya Allah himpunkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir fi jahannam, dalam jahannam. Kalau dia bukan kufur, apa Tuhan nak buh dia dalam jahannamnya? Kalau dia Islam, itu tanda katanya fuak dia tu kufur. Jami'ah semua orang munafik, semua orang orang kafir hipun dua tu. Padahal dah di atas dunia dah pakat dua tu. Nah, sama-sama kufur, sama-sama menolak Islam, sama-sama nak buat jahat kepada Islam dan sama-sama dendam kepada orang-orang Islam. Maka Allah balas nada innal munafiqina fi darkil asfali minan nar, dalam surah Nisa juga. Sesungguhnya Allah Taala ayat katanya orang-orang munafik itu akan dimasukkan dalam neraka yang paling terbawah sekali, patak sekali. Patak kau teruk. Patak semua orang lemah, patak laut lemah. Kalau duduk tepi-tepi air engkau juga boleh nak nyawa lagi. Boleh duduk akik tangan nak minta tolong orang lagi. Tapi bidarkil asfal, di tempat yang terbawah, minan nar, daripada api neraka. Auzubillah min zalik. Maka orang-orang Islam jangan cuba semak jadi orang munafik, jangan sama sekali. Dia janji dengan orang Yahudi ni, padahal dia nak tolong hari, tak tolong sekali. Inilah kita ayat tadi kata di antara pengajaran daripada perang Bani Nadir ni, kita boleh kenal sifat orang Yahudi setengah padanya, bukan semua, dah banyak lagi, setengah pada sifat Yahudi, iaitu tipu, lok tuan, orang Islam, lok Nabi. Lepas tu orang munafik pula bohong. Bukan dia bohong dengan orang Islam saja dah, dia bohong dengan orang Yahudi, dia bohong juga. Jadi bohong senak tapai ikut. Orang kafir pun dia bohong, orang Islam pun dia bohong. Bahkan dengan Allah pun dia bohong juga. Bagaimana dia tak bohong dengan orang-orang manusia, hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala?
Ingat Allah ya tipu. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang munafik itu tipu Allah. Sentiasa tipu Allah, sama-sama. Kalau sama-sama kena ada tuk samai. Bukan samai Nabi yang diau. Tuk samai kuntimi kullasna munafik. Maka dia sentiasa tipu. Tipu mudah-mudahnya, tipu melalui ibadat je. Ingat mulai pelajar-pelajar. Katanya orang munafik dia tipu melalui semaya boleh. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Allah balas tipu dia. Wa iza qamu ila salati qamu kusala. Allah cerak molek Tuhan raya. Tuhan ngabungkar dedah pet kuam rajik lirai hak orang munafik. Wa iza qamu ila salah qamu kusala. Bila mereka itu bangun semaya, maka ya semaya pasal malah-malah. Sifat malah terutama dalam beribadat kepada Allah, terutamanya semaya yang menjadi sebesar-besar ibadat adalah sifat orang munafik. Kita kena ajar anak kita. Lah ni zaman pemuda-pemuda kita malah. Semaya kena elok, semaya kena pergi turut, semaya kena gerak, semaya kena godeh pun ada juga. Kalau ibu bapa tu dia rasa saya kasih pada anak dia. Kita bimbang takut ibu bapa tu tak kasih, tak sayang. Lo ikut dia lah, yang malah-malah lah. Tu. Sebab tu kena ambil berat anak. Dalam masalah takut dia timbul nifak. Jadi seperti mana Tuhan ayat kata yukhadi'un Allah. Tipu Tuhan. Orang semaya malah, orang tu tipu Tuhan. Sama ada dia tu orang munafik atau orang yang serupa dengan munafik. Na'udzubillah minan nifaq. Ingat molek. Lepas tu lagi yura'unan nas. Mereka itu ingin nak tunjuk kepada manusia, nak orang tengok. Kata dia mari semaya juga munafik, masya-Allah. Mari masjid juga, kalau semasa gaya nak yura'u buat apa? Yura'u ni mana nak orang tengok. Semasa gaya tak ada orang tengok, tak ada semaya. Mari sedanglah witi ya di masjid, buat witi nak sedang dia masjid, mari semaya Jumaat. Tu. Alhamdulillah dia semaya Jumaat juga, tapi kerana fanga tak molek, fanga tipu Tuhan, maka dia tu malah teriak muzabzabi baina zalika la ilaha ula wa la ilaha ula. Pasal ni duk antara tak tetap molek, duk sebelah orang Islam sekali-sekala duk sebelah orang kafir. Main nenon cejun main nenon ban wala yukakum kafir ban wala yukakum mukmin. Ini kelasana lirai kon munafik. Na'udzubillah min zalim. Pada tu Nabi wi masa dia tu baik. Setelah mana dia gagal tak berjaya. Sebelum tu Allah Subhanahu wa taala perintah supaya Nabi itu buat satu rancangan nak dia takut. Nabi buat dia takut. Ibu siapa di kawasan Bani Nadir tu Nabi dia kerak. Bawa pajak, bawa kapal lah seolah gitulah. Tu kerak pertama dia, bakar pertama dia. Bakar. Tu. Lepas tu buat dia sidik buat dia. Dia kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Lari orang buat rusak, tak boleh buat binasa. Maknanya dok pergi takir, dok pergi tebal pokok taman ni, satu perbuatan yang merosakkan, buat khianat. Apa ni Nabi Muhammad? Lari orang buat khianat, dia sendiri buat khianat, buat rusak. Tu. Jadi satu taktik yang Tuhan ajar supayanya nak report jaga. Saya buat ya. Dia pertama balik nak ambil pula payah, nak tanah pula. 5 tahun pula lah supaya tanah dia tu lah. Tahu tu. Tu tanah dia saya. Dia tebal nak boleh hidup semula. Bau ni pun ada juga orang kata, oh sayanya. Bau tanahnya. Bau tanah setahun, 2 tahun bau. Buah mari jadi habis. Saya tapi manusia dah buat mana manusia dah. Manusia dia saya harta. Tahu itu? Zuna lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarah. Manusia dihiaskan oleh hati dia. Di antaranya suka saya nak kepada harta-harta yang banyak. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kamu ni kasih saya kepada harta sebagai kasih yang banyak. Hubban jamma. Jamma makna kathiran, syadidan, bersangat kasih saya. Maka orang Yahudi Bani Nadir pun saya. Main duk kerak, main duk tebal, main duk butuh, main duk bakar. Tu. Kena kedak gitu dia kata. Maka Tuhan turun ayat Quran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam katanya iaitu Allah beritahu katanya ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa bi iznillah wal yukhziyal fasiqin. Apa yang kamu potong ni khak lah. Milinatin daripada pokok tamak. Pokok-pokok tamak, linah tu. Au tarakumuha atau hak kamu tinggal, ada juga Nabi tinggal. Bukan Nabi watas semua ke? Tinggal. Qaimatan maknanya terpocok. Terpocok atas bumi. Bi isnillah. Maka itu adalah dengan izin Allah. Allah tak ada marah. Allah hai pai kiau. Allah anugerah wi nabi gi buat khianat tebal wi utuh bakar akan pokok-pokok tamak pok dia. Bi iznillah dengan izin Allah Taala. Gapo hak Tuhan izin maka itu adalah betul dan benar maslahat kepada nabi dan kepada orang Islam. Tujuannya wal yukhziyal fasiqin, supaya menjadi satu kehinaan kepada orang-orang fasik. Allah sifat tak satu sifat pula kepada orang Yahudi Bani Nadir selain pada tipu, iaitu fasik, fusuk. Ma makna al-fusuk? Al-khuruj anit ta'ah, keluar pada ta'ah. Draka tak ta'ah, itu fasik. Tu. Allah larang jangan kita supaya fasik. Tu. Tu. Apa? Dalam ayat apa? Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun wa la takunu kallazina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Orang lupa pada Tuhan termasuk pada orang-orang fasik juga. Orang Yahudi Bani Nadir adalah orang fasik. Kerana buat janji dah tak saya taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan tak saya taat saja, bahkan tipu, buat racun nak bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tujuan untuk menghinakan mereka di dunia ni.
Di dunia ni menjadi hina. Apa kena tubik, kena hamba, kena halau. Jadi tak ada perai dak lah. Jadi ijla' dia panggil. Ijla' ni menghalau, mengusirkan daripada negeri. Satu kemenangan bagi orang Islam setelah mana dia mengalami kekalahan dalam perang Uhud dan daripada Baitul Ma'unah. Ini nak ayat kata bila umat Islam ada kekuatan, maka dia akan menjadi suatu umat yang mulia. Kita sekarang ni kekurangan kita tidak ada kekuatan, terutama kekuatan dari segi perpaduan ummah. Pecah, balah, selisih, kelahi, maka itu menjadi sebab jadi lemah kita. Wala tanaza'u, jangan kamu balah. Fatafshalu wa tazhabu rihukum. Bila kamu balah, kelahi, maka gagallah kamu, tak berjayalah kamu, dan hilanglah kekuatan kamu. Hilang kekuatan. Tapi bila umat Islam satu malam, Muhajirin dengan Ansar dipimpin oleh Nabi bersatu lawan orang Yahudi, maka walau kuat lagu mana dia faham kata dia kuat setara mana pun, maka dia tidak boleh nak lawan kekuatan bagi orang-orang Islam yang dipimpin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu lepas tu tenang ayat kata baca surah Al-Hasr. Satu surah Al-Hasr. Hasr mana halau dah? Surah kehalauan, penghalauan orang-orang Yahudi Bani Nadir. Satu surah ni diturunkan untuk Bani Nadir. Kalau itu kita orang Muhajirin dengan Ansar saling kasih sayang antara satu sama lain. Nabi bila dia boleh hamba dah pergi tubik pergi ke Syam, maka harta benda semua hak Bani Nadir tu boleh pada Nabi. Tu. Tapi Nabi dia bagi. Dia wayak kepada Fuq Ansar, "Hei Ansar, aku nak bagi lagu mana ni? Kalau aku bagi untuk orang Muhajirin, lepas tu wifak dia tu tubik pada rumahmu. Kerana Muhajirin dah tupai orang Ansar lagi, tak ada rumah. Dah tupai lagi. Baru apa tahun, baru 4 tahun tak ada boleh buat rumah lagi. Kerja lah tak ada lagi. Maka Nabi kata aku nak bagi kepada orang Muhajirin. Tapi syaratnya buat dia tubik. Satu, Nabi show-nya. Yang dua, aku nak bagi kepada Muhajirin, lepas tu dia tak tubik, dia masih lagi duduk dalam rumah-rumah kamu. Yang tiganya, aku nak bagi antara kamu dan Muhajirin, tapi dia hidup lagi rumah-rumah kamu. Maka sahabat-sahabat dia jawab kata, ginilah ya Rasulullah, kamu wi kepada Muhajirin, rumah jangan tubik pada rumah aku, rumah-rumah puak kami lagi. Tengok sahabat, sahabat mana orang isar, orang utamakan saudara-saudara dia, yang mana dia mari dengan tangan, dua belah tangan, tidak ada harta benda, untuk nak tumpu tupai di Madinah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi bagi tu apa yang disyurkan oleh Fuq Ansar, supaya dapat hidup dengan baik dan dalam negeri Islam di Madinah Al-Munawwarah. Itulah hari ini sekadar yang kita dapat menjari, insya-Allah. Mari kita ikuti lagi insya-Allah tentang sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah Al-Munawwarah, insya-Allah taala. Aku qouli hadza wa sallallahu alaihi wa sallam wa fawwidu amri lillah innallaha basirun bil ibad. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.